يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Puji-pujian khusus untuk Allah Tuhan alam ini. Wabihi nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang amanah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat dan salam juga ke atas baginda serta para sahabat kesemuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada setiap muslimin muslimat yang ikut baginda serta para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana shrah lana sudurana, ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar ayat-ayat Allah, kemudian mengikuti apa-apa yang terbaik daripada pengajian kami ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran, ahlullah wa khassatuh, yaitu ahli Allah dan orang khas Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur dengan izin, taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama pada pagi yang mulia ini dalam satu siri kuliah subuh, yang pada pagi ini kita akan rujuk kepada beberapa arahan Allah serta beberapa larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran berbentuk arahan dan berbentuk larangan. Jadi antara yang arahan besar yang tidak lumpuh dari ingatan kita pada tiap-tiap kali, tiap-tiap minggu ialah arahan bertakwa kepada Allah. Jadi pada pagi ini kita nak rujuk beberapa ayat dari surah Al-Imran, bermula daripada ayat 102, kalau sempat sampai 108. Baik, 102 sampai 108 muka surat 63. Beberapa arahan dan beberapa larangan, tegahan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bacalah, ikut saya slow-slow, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat satu laksanakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu saya baca, iaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul mana-mana
kumpulan di mana-mana rumah Allah, mereka membaca sama-sama kitab Allah, kemudian memudarasahkan, mempelajari, menghayatinya, kecuali Allah turunkan ke atas mereka ketenangan, kecuali Allah Subhanahu wa taala penuhi segala rahmatnya, kecuali Allah mengizinkan para malaikat mendoakan kepada mereka, kecuali Allah menyebut akan kebaikan mereka di sisinya. Baik, kita mula dengan ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Ya ayyuha, wahai, itu seruan, alladina, orang-orang, amanu, mereka itu telah beriman. Ittaqullah, hendaklah kamu semua takut akan Allah. Haqqa, sebenar-benar, tuqati, orang-orang yang takut kepadanya. Wala, dan jangan sekali-kali, tamutunna, kamu
benar-benar jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum, kamu semua muslimun, orang-orang yang menjadi penyelamat. Wa'tasimu, dan hendaklah kamu semua wahai orang-orang yang beriman berpegang teguh bihabli, dengan tali Allah, jami'an, semua kamu. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu berpuak-puak. Wadhkuru, dan hendaklah kamu semua ingat nikmat Allah, akan nikmat Allah alaikum, ke atas kamu sekalian. Id, ketika mana kuntum, kamu dahulu a'da'a, bermusuh-musuhan, fa'allafa, lalu maka ia telah menjinakkan, menyatukan baina, antara qulubikum, hati-hati kamu. Fa'asbahtum, maka jadilah kamu sekalian hari ini bini'matihi, dengan nikmatnya, yakni Islam, ikhwana, bersaudara. Wa kuntum, kamu dahulu ala syafa hufratin, di atas tebing lubang minan nar, daripada neraka. Fa'anqadhakum minha, maka lalu ia, yakni Allah, menyelamatkan kamu minha, daripada neraka itu. Kadzalika, begitulah, yubayyinullah, Allah memperjelaskan, lakum, untuk kamu semua, ayatihi, akan ayat-ayatnya, la'allakum, semestinya dengan sebab itu, tahtadun, kamu akan mendapat petunjuk. Wal takun, hendaklah ada di antara minkum, kamu semua, ummatun, satu kelompok umat, yad'un, mereka itu sentiasa bergerak, mengajak, ilal khair, kepada khairat, kebaikan. Wa ya'murun, dan mereka juga sentiasa bergerak, memerintah, bil ma'ruf, melakukan perkara ma'ruf. Wa yanhauna, serta mereka juga bergerak sentiasa menghalang manusia, anil munkar, daripada perkara-perkara yang tidak baik, yang munkar. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum, mereka itulah, al-muflihun, orang-orang yang menjadi selamat dan penyelamat, yang berjaya. Wala, dan jangan sekali-kali takunu, kamu menjadi kalladzina, seperti mana orang-orang yang tafarraqu, mereka itu berpuak-puak, wakhtalafu, dan mereka itu berselisih pandangan, min ba'di, dari selepas ma ja'ahum, apa yang telah datang kepada mereka, al-bayyinat, segala keterangan-keterangan dari kitab-kitab. Wa ulaika, dan mereka itulah, lahum, bagi mereka, azabun, azab azim, yang amat keras. Ingat, yauma, pada suatu hari, tabyaddu wujuh, akan wajah-wajah manusia akan berseri-seri, wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah lain pula akan hitam dan berdebu.
Fa amma, adapun alladzina, orang-orang yang iswaddat wujuhuhum, wajah-wajah mereka, iswaddat telah menjadi hitam, wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Akafartum, apakah mereka telah kufur kepada Allah ba'da, sesudah imanikum, iman mereka. Fadhuqu, maka rasalah kamu al-azab, akan azab Allah ini, bima kuntum, dengan apa yang telah kamu semua takfurun, sentiasa mengingkari semasa di dunia. Wa ammal ladina, dan adapun alladina, orang-orang yang ibyaddat, berseri-seri, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, fafi, maka mereka itu di dalam rahmatillah, rahmat Allah, yakni syurga Allah. Hum fiha, mereka itu fiha, di dalamnya, di dalam syurga, dalam rahmat Allah, yakni syurga, khalidun, kekal, orang-orang yang kekal selama-lamanya. Tilka, itu semua ayatullah, ayat Allah. Natluha, kami tilawahkannya, alaika, kata engkau wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, bil haqqi, dengan satu kebenaran, keikhlasan. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu yuridu, ia menghendaki, zulman, sesuatu kezaliman, lil alamin, bagi sekalian penduduk alam ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, ini satu perkara yang kalau kita pegang, kita selamat. Kalau kita pegang, keluarga kita selamat. Kalau kita pegang, masyarakat kita selamat. Kalau kita pegang, negara kita akan selamat. Tetapi ia adalah amat berat untuk kita sama-sama pegang. Walau bagaimanapun, untuk selamat terpaksalah kita berpegang. Muslimin muslimat sekalian, ada dua perkara yang hendak disampaikan oleh Allah. Satu perkara berbentuk arahan. Kalau tuan-tuan perhati dalam ayat yang ke 102 tu, arahan, 103 arahan, 102 ada satu arahan. 103 ada dua arahan, 104 ada satu arahan. Dan lain itu dia menceritakan. Arahan yang pertama ialah, kepada siapa arahan ini? Kepada orang mari masjid. Kepada orang mari masjid, kepada orang beriman. Orang beriman ni ialah orang yang melaksanakan segala perintah Allah. Orang beriman ni kita sebut dia ada 3 syarat, iaitu qalbi, qauli, fi'li. Qalbi, ikhlas. Qauli, ucapan yang jujur berdasarkan kepada hati. Fi'li ialah satu pelaksanaan yang mencerminkan apa yang ada dalam hati dan apa yang dikatakan. Ini iman. Orang ini dipanggil Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang telah beriman. Arahannya satu, ittaqullaha haqqa tuqatih, dalam ayat 102. Arahan kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah semua sekali. Arahan ketiga, wadhkuru ni'matallahi alaikum, hendaklah kamu ingat akan nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kamu. Arahan keempat, wal takum, ayat yang ke-104, hendaklah ada di kalangan kamu, wal takum minkum ummatun, satu kelompok yang melakukan 3 perkara.
yaitu yad'una ilal khair, mereka mengajak untuk perkara-perkara baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh perkara ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka menghalang masyarakat daripada perkara-perkara munkar. Empat perkara yang ada dalam ini. Kemudian empat perkara, cuba kita perhatikan baik-baik. Empat perkara. Pertama, takwa. Yang kedua, bila orang takwa ada pegangan dia. Orang takwa ada pegangan dia. Apa pegangan dia? Tali Allah. Tali Allah. Orang bertakwa kata aku bertakwa, tapi Quran tak guna, bukan takwa. Tak ada tali nak pegang. Kan? Tali Allah apa benda? Ulama mentafsirkan ayat ini, tali Allah ini ada empat. Dalam tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Katsir, dan tafsir beberapa tafsir lagi yang saya rujuk. Empat perkara paling-paling tidak. Pertama, hablillah ialah dengan Islam. Hablillah tu makna, hablun apa makna? Tali. Tali tu tuan, tak ada orang tak kenal tali. Tali ialah satu benda, tak kira dia buat daripada apa, dia panjang, bersambung, dan diikat dia, yang menyampaikan ni. Kalau potong ni tak bunyi speaker, kan? Ni guna kan ni? Tapi jauh. Nah, jadi kalau buka ni tak bunyi. Jadi kena sambung. Ini dia panggil hablun, silik, atau bahasa Arab panggil silik. Silik ni benda yang suluk, perjalanan, yang menjalankan. Suluk dengan sulu sama je lah. Orang sulu. Orang sulu ialah orang yang sentiasa mencari menyambung. Kita sambung. Berjalan, ceritanya panjang lah. Suluk ni suluk. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan yal jannah. Barang siapa, kata hadis Nabi, barang siapa yang bergerak menuju satu jalan salak, dari jalan itu menjadikan ia mendapat ilmu, Allah memudahkan dengan sebab itu satu jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu penting sangat. Jadi suluk ini ialah perjalanan menuju kepada satu usaha untuk mencapai satu perjuangan yang mereka lakukan. Baik. Hablullah, tali Allah. Apa benda yang menyampai kepada Allah? Kita kena sampai kepada Allah. Jadi tali Allah, kalau di sini waya, kalau tali Allah ialah Islam. Lagi tali Allah apa benda? Hablullah, Quran. Ada. Tali Allah yang ketiga apa dia? Syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini ahdun, janji. Kita tiap-tiap hari kita berjanji dengan Allah, tiada ku sembah melainkan Engkau ya Allah. Dan tiada ku mohon pertolongan melainkan Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita dengan Allah. Bila mana kita baca Fatihah, bila kita sampai tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hadis sahih menyebut bahawa bila mana seseorang hamba membaca ayat ini, hanya Engkau ya Allah kami sentiasa memohon kami sentiasa mengabdikan diri, dan hanya Engkau ya Allah kami sentiasa memohon pertolongan. Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini merupakan janjimu, janjiku dengan janji hambaku ini. Wa li abdi ma sa'al,
dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Satu perjuangan antara hamba dengan Allah ialah satu dialog antara hamba dengan Allah ialah dalam Fatihah. Jadi tuan-tuan, ini tali Allah, janji Allah. Banyak kita berjanji tapi kita mungkir janji. Dalam azan Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa janji manusia terkandung di dalam bermula daripada azan, qamat, taharah, berwudu, kemudian berniat, kemudian solat. Setiap rukun solat itu adalah janji antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebanyakan manusia, khususnya kita, tidak memahami dengan betul apa yang dibaca. Cuba perhatikan, sekali lagi saya ulang, mungkin saya banyak kali sebut, bahawa dalam azan itu, bila mana muazzin Bilal melaungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ulang bersama dia kan, jawab azan. Kenapa? Kita iqrar Allah itu maha agung, Allah itu maha agung. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la. Apa makna asyhadu? Aku berjanji ya Allah, bahawa sesungguhnya la tiada ilah yang disembah illallah melainkan Allah. Kita ikrar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab, aku juga ya Allah berjanji bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, yakni ikutanku. Hayya 'alas salah, marilah hidup untuk di atas sembahyang. Kita kata la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya kecuali mengikut Allah Subhanahu wa taala. Apakah ucapan itu telah dilaksanakan dengan apa kita kata, dengan kemampuan yang ada pada kita? Itu yang dikatakan hablullah. Dan seumpamanya lah tuan-tuan. Kemudian ulama pertama dia kata apa? Islam. Yang kedua Quran. Yang ketiga janji yang kita janjikan itu. Yang keempat ialah jama'atan, iaitu para ulama yang membuat apa-apa keputusan dengan syura, kemudian wajib kepada orang-orang biasa menjadi hablullah, menjadi ikatan dia dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama ini warasatul anbiya, jamaah, dia kata jamaah. Jamaah ni ialah kumpulan yang memberi satu-satu keputusan berbentuk wa amruhum syura bainahum, urusan kamu mesti mendapat keputusan di kalangan para ulama, kerana ulama itu warasatul anbiya, pewaris segala kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Baik, itu masalah arahan Allah, berpegang teguh dengan arahan Allah. Tuan-tuan, kita pun baca pasal ni tiap-tiap kali kita doa kan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah daripada kami, kurnialah kepada kami dan daripada zuriat keturunan kami qurrata a'yun, cahaya mata yang menyejukkan hati. Waj'alna, dan jadikanlah kami ini, waj'al, jadikanlah ya Allah akan kami semua ni, maknanya kita minta Allah jadikan kita semua ini lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa itu, imama, sebagai imam, ikutan. Itu kita doa, kita nak orang-orang yang bertakwa sebagai kita, ikutan kita, ataupun kita orang bertakwa, orang ikut kita. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup kita ni, kita tak boleh cari sebarang orang dalam menjadikan kaum akrab kita, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arahan Allah, mesti berpegang teguh dengan tali Allah.
Kalau kita ambil lah tali Allah ni sebagai Quran yang kita duk pegang, kita duk baca, tuan-tuan, ramai di kalangan kita berhujah untuk menegakkan sesuatu yang dia fikir benar, tetapi dia tidak berhujah dengan Quran, maka hujah dia sebenarnya batil. Hujah dia adalah batil. Kerana apa? Kerana dia mendahulukan pandangan dia, sedangkan pada waktu itu dia tidak faham akan Quran. Dia dahulukan pandangan dia. Saya berpendapat. Ada. Pendapat kamu berdasarkan ayat mana? Pendapat kamu berdasarkan surah mana? Pendapat kamu berdasarkan hadis mana? Maka pandangan kita kalau tidak merujukkan kepada kitab Allah, maka kita tidak melaksanakan wa'tasimu bihablillah jami'a, berpegang teguh. Asama ni wa'tasimu daripada asama. Asama ni bersih diri kita daripada berpegang dengan yang lain, tetapi berpegang dengan Allah semata-mata, dengan tali Allah. Apa kita nak pegang? Kalau kita, bagaimana kita nak pegang tali Allah ini kalau tali Allah pun kita tak ada? Ayat ada Quran, tapi engkau faham tak Quran ni? Tak faham sebab Quran bahasa Arab. Engkau belajar tak? Tak belajar sebab payah, bahasa Arab payah. Nak jawab macam mana lagi? Baca je Ustaz. Tak faham. Baca je lah. Siapa suruh kau baca? Allah suruh. Dia suruh baca je ke? Tak. Suruh apa lagi? Suruh apa lagi? 3 perkara dia suruh Quran. Pertama, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Semua sekali turun pada bulan Ramadan. Hudan linnas, dia adalah petunjuk kepada sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda, dia adalah penjelasan, keterangan tentang petunjuk itu. Wal furqan, dan dia adalah pembeza antara hak dan batil, antara hamba Allah dengan musuh Allah. Maknanya orang yang kenal, orang yang mengambil Quran sebagai kitab hidayah, itu Quran diturunkan. Orang yang memahami segala isi kandungannya, dan orang yang membezakan yang ini hak, yang ini batil, mana melaksanakan segala tuntutan Al-Quran. Ini Quran diturunkan. Cuma kita baca ni satu tuntutan yang melibatkan tiga-tiga ni. Tapi kalau kita baca tak faham, makna matlamat turun Quran itu tidak kesampaian kepada kita. Kita nak berhujah, kita nak lawan, kita nak berbicara dengan Al-Quran, sebab dia adalah hablullah, tali Allah, penghubung antara kita dengan Allah. Tiba-tiba tali itu kita tidak tahu. Itulah masalah yang kita hadapi. Itu perintah yang, arahan yang kedua, tuan-tuan. Arahan yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih. Naklah kamu takut akan Allah dengan sebenar-benar takut. Ittaqullah ni, takut ni apa makna? Apa makna takut? Takut ni tahan. Tahan diri dari terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang Allah, tahan diri daripada meninggal benda-benda yang Allah, tahan diri daripada meninggal benda-benda yang disuruh Allah, dan tahan diri jangan terlibat daripada benda-benda yang dilarang Allah. Itu takwa, takut larang. Haqqa tuqati, kata ulama, haqqa sebenar-benar tuqati, orang-orang yang takut, mastata'tun, semampu yang kamu boleh laksanakan. Itu larangan. Apa suruhan? 2. Suruhan ketiga, arahan ketiga ialah ayat yang 103 juga.
Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat. Kita kena ingat akan nikmat. Hendaklah kamu ingat akan nikmat Allah ke atas kamu. Nikmat apa tu yang paling besar ke atas kita? Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya nak sebut hari ni dua perkara, mungkin tuan-tuan tak tahu. Mungkin saya pun baru tahu. Depan kita ni, atas member ni ada satu benda bulat. Kenapa orang tak bulat itu? Mungkin ada orang dengar kuliah saya sebelum ni tahu kot. Ataupun orang ada ilmu lebih pada saya, dia tahu. Ustaz, kenapa ada kubah atas? Siapa nak jawab? Lepas ni kita boleh sama-sama makan nasi lemak. Nah, kenapa ada kubah? Tiap-tiap masjid ada kubah. Kubah dia bulat, warna kuning, ada hijau, berbagai warna, tak kisah. Tapi kenapa kubah ada di masjid? Islam macam tu kok? Ada? Perbezaan antara masjid dengan gereja ke? Tapi kat cokek tu bulat juga, sama ingat ke masjid saya pergi baru ni. Nak pergi semayang, pergi kat satu hotel nak pergi semayang. Lah, ini seat punya lah. Nah. Baik, Nah, kalau kita tanya orang, saya pun tak boleh jawab itu. Dalam ayat 133 lepas pada muka surat tu, Allah cerita tentang kubah ni. Ayat 133 surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dia duk cerita pasal ni. Dan berlomba-lombalah kamu sekalian, wahai kaum muslimin, kepada mendapat satu keampunan Allah, daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, dan berlomba-lombalah kamu sekalian, wahai umat Islam, kepada mendapat jannah, syurga Allah, arduha, yang luasnya, as-samawatu, seluas 7 lapis langit, wal ardi, dan seluas 7 lapis bumi, uiddat, telah disiap sediakan, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah Allah arah kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebab ini telah disediakan. Ardu, bentangan lebar dia 7 kali ganda luas dunia. 7 kali ganda luas dunia, langit bumi. Siapa nak duduk? Luas tu. Lepas tu dia kata, luas syurga Allah ini 7 kali ganda luas dunia, dan dia bentuk muqabbabah mustajirah. Bentuk dia macam kubah, dan dia bulat macam bulan. Bulan lain kan, bulan putih. Muqabbabah, dia berbentuk kubah. Maknanya dia lebar, panjang dia sama, pusing. Tapi bukan macam ni lah, bukan besar ni lah. 7 kali dunia. Tuan-tuan pergi kat dunia luas mana, tak jumpa lagi kan, penghujung sini sana. 7 kali keluasan ini, itulah keluasan syurga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman.
Kubah ni ya. Makna setiap kubah yang kita tengok itu adalah lambang syurga Allah Subhanahu wa taala. Lambang syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita tengok, apalah masjid ni ada kubah. Ni kubah ada belakang masjid. Itu tempat tuju yang kita akan ke sana. Di bawah ini kita letak di bawahnya ada apa? Ada mimbar. Ada. Dikatakan di atas kubah itu ada arsy Rabbina, arsy Rahman, ada arash Allah Subhanahu wa taala. Tempat singgah sana Allah. Bagaimana? Tak boleh nak fikir macam mana akan Allah. Kita akan jumpa Allah di saat kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu kita dipanggil oleh Allah sah demi sah. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan, Allahu Akbar. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan pada hari itu akan dibawa setiap manusia. Dalam surah Fajri pun diceritakan manusia akan dibawa dan akan diberi khutbah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di hadapan seluruh umat manusia di pada mahsyar besok. Dibangkit. Contoh kita baca surah Al-Kahfi tiap hari Jumaat, bagus baca. Tapi isi kandungan itu bagaimana? Isi kandungan itu bagaimana? Kadang-kadang kita terlepas. Tuan-tuan. Baik. Jadi syurga Allah, bila kita tengok kubah tu, seronok tempat tujuku. Tengok masjid, itulah rumahku. Bayangan. Sebab itulah setiap masjid ada kubah. Baik, di bawah kubah ini ada 4 jenis syurga. 4 jenis syurga. Syurga yang paling standard ialah syurga Firdaus. Syurga Firdaus. Dan 3 lagi duduk Kelantan, syurga Naim, Jannatul Naim. Duduk Kelantan pula dah. Nama Kelantan. Mudah-mudahan Kelantan sebahagian daripada syurga, negeri yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Darul Ma'wa. Ma'wa ni tempat orang seronok pergi. Yang keempat ialah Daru Adni, ataupun Jannatu Adni, syurga Adni. Satu lagi soalan tuan-tuan kena jawab hari ini. Sebab apa? Ni pasal takwa lah ni. Orang mati dalam fisabilillah tu kita panggil syahid. Sebab apa? Orang mati syahid itu kita panggil syahid. Kenapa tak nak jawab ya? Nah, bila tanya soalan kena jawab. Pressure tak jawab tak lulus. Sebab tidak ada dalam subjek saya Ustaz nak jawab mana. Tapi kadang-kadang kita ni tahu tak nak jawab, tak nak tunjuk. Tuan-tuan mungkin tahu belakang kan. Kenapa orang mati syahid dipanggil syahid? Kan? Siapa nak jawab tuan-tuan? Tuan Haji jawab, syahid ialah dia menyaksi kebenaran Allah dan Rasul. Dia sanggup memberi nyawa. Dia yakin pada janji Allah. Banyak jawapan. Lain jawapan? Ya. Dia mati dalam iman. Dia mati dalam iman. Itu yang saya tahu pun gitu lah. Tapi bila jumpa dalam ayat 140 surah yang sama, rupa-rupanya lain cerita. Allah Al-Quran tuan-tuan, kalau kita detailkan dia, benda yang tidak ada dalam kepala ada. Sebab tu kita tak boleh nak fikir-fikir tentang hukum-hukum Allah ni. Aku rasa gini, aku rasa gitu dah. Tengok jawapan-jawapan ni cukup baik, dan saya sendiri pun begitu. Tapi Quran rupa-rupanya tidak begitu. Tafsir dia cerita lain. Syahid
Dan termasuk jawapan ini. Cuma saya dah sebut tadi, syahid ini ialah disebut dalam tafsir Ibn Katsir dan juga dalam Qurtubi yang saya bawa ni besar 10 jilid. Dia kata apa? Syahid ialah satu, perkataan syahid itu seseorang yang bila dia tengok sekarang dan penglihatan dia tidak akan berakhir sampai bila-bila, sampai dia masuk syurga. Maka perkataan syahid itu ialah orang yang menyaksi nikmat yang telah disediakan kepadanya dalam syurga dari awal dia meninggal sampailah dia menerima nikmat itu, melihat, ya Allah, seronok, ya seronok, Allahu Akbar, bidadari, ya Allah. Orang lain tak nampak. Hanya orang mati syahid sahaja menerima nikmat syurga sesudah ia mati di dalam perjuangan Allah. Sebab itu para sahabat berebut nak mati syahid. Khalid Al-Walid hancur badan dia berjuang di jalan Allah, tapi Allah tak kurniakan syahid kepada dia. Allah kurniakan syahid. Ini adalah satu wayattakhidha. Dalam ayat Quran 140 Allah kata wayattakhidha minkum, kalau kamu luka, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Wahai Muhammad, kalau kamu dalam perang Uhud luka, kena pukul kepada orang Quraisy, orang Quraisy dalam perang Badar pun luka juga. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari itu kami pusingkan di antara manusia. Ada kadang-kadang mereka berjaya sampai ke kemuncak, akhirnya kerana mereka cuai kepada Allah, mereka akan jatuh. Setiap kumpulan jamaah yang cuai akan perintah Allah, usaha bagaimanapun dia akan berpusing, tuan-tuan. Sama ada parti ke, sama ada jamaah mana ke, kalau dia lupa akan Allah, dia tidak kembali kepada Allah, bagaimana dia usaha sekalipun dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Sebab itu kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pusingkan dia antara manusia, tidak akan naik apa yang sedang berpusing. Kenapa? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, kerana Allah nak tahu siapakah di antara kamu orang-orang yang telah beriman kepada Allah. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, dan Allah nak pilih di kalangan kamu orang yang menjadi orang yang melihat syurga secara live semenjak ia mati sampai kepada ia menerima balasan syurga Allah. Mana orang mati syahid ini disebut dalam tafsir bahawa orang yang sedang menikmati syurga Allah Subhanahu taala semenjak dia mati. Sebab tu kalau orang mati syahid ni baru sedap. Dalam cerita yang berlaku tentera kita yang meninggal di Lahad Datu baru ni, mengikut riwayat daripada seorang kagak yang bawa dia, kagak ni mana ustaz tentera yang bawa dia ke Pasir Mas, dia kata kubur dia bau wangi, kubur dia bau wangi, mana bangunan syurga dah. Soalnya lagi sama ada perjuangan kita ni fisabilillah sebab duk lawan sesama Islam suluk, ini satu soal lain lah. Sebab kita wajib mempertahankan negara kita. Soal dia pun berjihad juga ingin mendapat, itu soal kedua yang kita kena fikir juga. Jadi dia berjuang menegakkan kebenaran, iaitu mempertahankan negara, kedaulatan sebuah negara yang telah disetujui oleh mereka dan oleh kita. Maka kita jihad atas nama mempertahankan maruah negara. Soalnya lagi di sana orang Islam juga, kita kena cari jalan yang terbaik untuk sesama Islam. Kita tidak boleh menyelesaikan untuk keperluan kita, tetapi keperluan Islam. Kadang-kadang kita menyelesaikan perkara itu kerana maslahat diri kita je. Untuk Islam kita tak fikir. Sekarang ini kita kena fikir
Di samping kita bermujahadah mempertahankan negara kita, maruah kita, kita bermujahadah menyatukan umat kaum suluk dengan umat Islam di sini, sebab mereka Islam. Tidak selama-lamanya kita berjuang di atas menegakkan kebenaran melalui perpecahan, sebab Allah larang di sini. Begitu. Itu kisah tajuk lain, tuan-tuan. Maknanya itu. Maknanya syahid ini ialah orang yang telah diberi peluang untuk mereka untuk melihat syurga Allah semenjak ia masih syahid. Jadi dikatakan bahawa orang yang mati syahid itu bangun dia dah apa kubur dia pun lain nampak. Baik, berapa dah? Dia setengah dah. Tak habis lagi. Larangan tak baca lagi ya Allah. Baik, perintah arahan kedua, ingat nikmat Islam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita kena ingat tentang nikmat kita ni datang daripada mana. Kita boleh Islam, tok nenek kita Islam, kita pun warisi Islam. Bukan berarti apa yang kita waris itu dia boleh tegak dalam diri kita seperti mana tok nenek kita tegakkan. Kadang-kadang tok nenek kita Islam dia bagus, tapi bila sampai kat kita, kita mempermain-mainkan. Kita tidak laksanakan Islam seperti mana yang tok nenek kita laksana. Oleh sebab itu Allah mengarahkan kepada kita supaya kita perbaiki diri kita dan ingat akan nikmat Islam itu. Di saat dulu kita tidak bersama kerana Islam, hari ini kita bersama kerana Islam. Fa'allafa, taulif, fa'allafa baina qulubikum. Allah jinakkan di antara hati-hati kamu kerana Islam. Tuan-tuan datang ke rumah Allah, semua datang ni berikhwah. Fa'asbahtum, maka sekarang ini kamu jadi seorang, dengan nikmat Islam itu kamu jadi bersaudara. Tidak boleh berpecah. Itu arahan Allah. Baik, arahan ketiga ni penting juga, pasal yang saya mungkin kita kena satu kuliah khas ni, pasal 3 perkara tadi. Arahan yang ketiga iaitu arahan yang keempat. Arahan yang pertama takwa. Arahan yang kedua kena pegang Quran sebagai tali Allah, Islam sebagai ikatan kita dengan Allah. Arahan ketiga ialah kita kena berilmu tentang Islam, berilmu tentang iman, berilmu tentang perjuangan di jalan Allah. Sebab Allah menjinakkan hati kita dengan Islam, mesti kita kena faham Quran ini. Arahan yang keempat ini arahan kemasyarakatan, iaitu ayat yang ke ayat 104 tu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Arahan kemasyarakatan ada 3. Kalau dalam masyarakat kita ada 3 usaha ini, Allah jamin selamat masyarakat. Arahan pertama arahan pertama ialah ada program-program yang berterusan membuat khairat. Apa khairat saya nak kata, program bersama, tak kira orang Muslim atau bukan Islam. Kita buat satu program, panggil semua penduduk-penduduk sekitar yang tidak Islam pun kita panggil. Program kedua, amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf kena ada ni. Allah kata wal takum, hendaklah. Wal, lam ni dia panggil lam amal, lam perintah wajib dilaksanakan oleh setiap kumpulan masyarakat ahli qaryah. Ada satu kumpulan kerja dia begini, buat apa benda yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat. Satu, kita buat musim Ashura, kita buat syura, semua panggil orang, ada musim apa lagi, apa-apalah, yang penting boleh menjadikan kebaikan kepada masyarakat. Bila kita buat baik, ada orang buat jahat, orang ni kerja kita ialah amal ma'ruf nahi munkar, mesti kena ada.
Kalau ini berlaku, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Orang itulah sebenarnya orang yang muflihun. Orang yang dia selamat dan dia menyelamatkan. Selamat dan menyelamatkan. Ni nak jadi muflihun ni berupaya. 3 perkara kena buat, tuan-tuan, yang kita perlu bincanglah lagi. Baik, itu 4 arahan. Dan satu saya nak sebut di sini, perkataan muslimun, wala tamutun, satu larangan, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu semua orang-orang muslimun. Biasa kita faham perkataan muslimun ni apa benda? Orang-orang Islam kan? Tetapi dalam ayat ini kita kena faham beberapa perkara. Muslimun ini ialah orang daripada salam dan muslim. Salam dia selamat, sejahtera, dan dia menyelamatkan orang. Seorang muslim ialah seorang yang aman dan dia berusaha menjadikan orang lain aman. Itu dia panggil muslimun. Seorang muflihun, wa ulaika humul muflihun, seorang yang berjaya dan dia berusaha memberi kejayaan kepada orang lain. Ini yang perlu ditegakkan dalam masyarakat kita. Semua ini tidak boleh dilaksanakan kecuali berjamaah hablillah, dalam kumpulan yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Allah cerita pasal balasan. Esok sebahagian manusia pada mahsyar, hitam muka dia, berdebu muka dia kerana diazab dan neraka Allah. Dibawa ke di hadapan Allah dalam keadaan muka hitam setelah dibakar, tak mati tetapi hitam, dan berdebu muka kotor. Satu kumpulan lagi disebut dalam surah Abasa, wujuhun yawma idzin musfirah dahikatum mustabshirah. Wajah-wajah pada hari itu putih berseri, dahikata bersukaria, mustabshirah bersalam-salaman antara satu sama lain. Kenapa? Nikmat Allah SWT. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan wajah-wajah pada hari itu 'alaiha ghabarah, gubar, di atas muka dia ada debu-debu. Tarhaquha qatarah, kerana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang derhaka kepada Allah dan orang melakukan fajarah, derhaka, buat jahat, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natluha alaik, kami tilawahkan kata engkau wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran, dengan betul-betul. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, Allah tidak akan menzalimi mana-mana penduduk alam ini kecuali Allah sampaikan Al-Quran ini kepada mereka. Mudah-mudahan muslimin muslimat sekalian, dengan ayat-ayat ini dapat memberi suatu semangat kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan Islam, dengan jamaah Islam, dan dengan janji yang Allah janjikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita sentiasa mencari, membuat program kemasyarakatan dengan melakukan segala jenis kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Itulah orang-orang yang berjaya di dunia dan berjaya di hari muka, insyaallah. Aku qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Terobos dulu dan juga orang Islam. Jadi dia orang pun ada yang terbunuh masyarakat, dia orang pun masuk saya. Allah soalan berat tu. Orang Sulu yang berjuang menegakkan kebenaran,
pada mereka berjuang pada jalan Allah untuk mengembalikan hak dia di awal dulu. Kita menerima hak kita setelah merdeka tahun sana 63. 63. Maka rasmilah menjadi hak kita. Tapi tak tahulah cerita ni panjang lebar. Cuma saya nak cerita satu je. Kaitkan dengan apa yang berlaku pada Nabi SAW. Setelah Nabi berdakwah, Nabi orang Mekah berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dibenci oleh masyarakat Mekah dan dihalau keluar daripada bumi Nabi SAW. Tidak dibenarkan duduk di bumi, sedangkan Nabi asal kat situ kerana bawa Islam. Maka Nabi telah dihalau keluar daripada bumi Mekah. Nabi terpaksa ke Taif. Orang Taif pun tak terima juga, balik semua ke Mekah. Diancam untuk bunuh. Nabi terpaksa berhijrah bawa Islam ke Madinah. Nabi tidak dibenarkan pulang ke bumi asal kerana masalah politik. Politik ke apa kita kata tu? Nah, masalah akidah kan. Lalu turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Tidak, Muhammad, jangan engkau merasa bahawa bumi Mekah ini bukan engkau yang punya. Uqsimu, kata Allah, aku bersumpah. Ini Allah sendiri. Aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Engkau layak menerima sebagai orang yang mendapat IC. Itulah lebih kurang. Hillun, halal bihadzal balad. Engkau layak menjadi ahli negeri ini. Saya takut soalan ini timbul dalam isu ini. Dia orang Islam, dia asal kat situ. Macam Nabi asal kat Mekah, dihalau kerana penaklukan English. Nah, pada zaman dulu ataupun apa-apa yang berlaku dalam sejarah dulu. Jadi dia rasa dia punya lagi, nak balik kampung. Tetapi sekarang ni kampung aku telah diserah kepada sebuah negara dalam perjanjian bawah-bawah hati. Tak tahulah cerita macam mana, kita kena buat satu kajian. Soalnya, apakah perjuangan mereka adalah adakah perjuangan mereka itu jihad fisabilillah, ataupun dia adalah satu usaha yang sia-sia? Saya dalam bab ni, kalau kita tengok dari sudut kita, kita benar, sebab kita menegakkan daulah yang telah disetujui. Rumah kita orang ceroboh, kita kena tegakkan. Mereka merasakan aku bagi sewa je, aku kena ambil balik. Wallahu alam. Apa cerita asal saya tak tahu secara detail, tetapi mereka orang Islam, kita orang Islam. Sepatutnya tidak ada cara lain lagi untuk satu antara kita dengan mereka. Tidak akan selesai kalau kita asaskan perjuangan ini di atas jihad fisabilillah, tak akan selesai. Mereka akan berjihad fisabilillah, kita fisabilillah. Allah yang mana mereka, Allah yang mana kita. Saya tengok dalam kes ini, kita kena kembali kepada Allah, bahawa umat manusia ini, inna ardallahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Ingat kata Allah, sesungguhnya bumi Allah ini luas terbentang, maka kembalilah, pergilah di mana saja kamu rasa aman. Oleh sebab itu mereka di sana di Filipina tak aman juga, berperang dengan kerajaan Kristian. Nak mari kat Malaysia, perang dengan Malaysia. Nak gimana dia? Saya angkat dia. Dia umat Islam. Kalau kita tengok, ini satu benda yang saya tak berani nak beri kata putus. Ini tanggungjawab pemerintah sekarang, cari jalan yang terbaik yang boleh membawa kesatuan umat Islam, bukan saja umat Islam di Malaysia, umat Islam di mana, sebab kita akidah satu akidah. Sekarang ni orang Kristian, orang bukan Islam tepuk tangan sebab umat Islam berkelahi. Nah, untungkah kita boleh bunuh orang Islam di Sulu? Orang Islam boleh bunuh, orang Sulu boleh bunuh orang Islam di Malaysia.
Semua orang Islam. Tak adakah cara lain yang lebih menyampaikan kita kepada satu kesatuan? Inilah perkara yang perlu dipikir oleh orang-orang yang diberi tanggungjawab dalam kerajaan, yang sekarang ataupun yang akan datang. Itu. Untuk saya kata dia jihad ke tak, tu niat pada masing-masing, kebenaran masing-masing. Saya tak berani. Wallahu a'lam. Nah.